الحمد لله القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, mimbar menyeru dirinya sekalian hadirin pada hari ini agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sedaya upaya yang Allah berikan kekuatan kepada kita, melaksanakan segala yang wajib dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu mungkin, dan berusaha sedaya upaya meninggalkan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, perkara yang dibenci dan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Moga-moga kita yang hadir pada hari ini, termasuk anak-anak kita, isteri-isteri kita, para hadirin yang hadir dan yang tidak mampu hadir pada hari ini, kesemuanya dilepaskan daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita diutuskan sebagai umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutuskan seorang rasul yang diangkat tinggi darjat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke atas nabi-nabi yang lain. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba, dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia, menyampaikan berita gembira kepada mereka yang mentaati perintah Allah, membawa ancaman, peringatan azab Allah di akhirat kelak bagi mereka yang sentiasa melanggar perintah Allah. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia tidak mengetahui tujuan kamu diutuskan. Mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kesungguhan Nabi dan para sahabat dalam menyampaikan dakwah mereka bagi memastikan umat manusia ini keluar daripada kejahilan, keluar daripada kegelapan, menuju ke alam kehidupan yang cerah terang benderang, penuh dengan cahaya dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah insan yang sempurna. Kalau disebut penceramah yang terbaik, Nabilah orang yang terbaik. Jika disebut suami yang terbaik, Nabilah suami yang terbaik. Jika disebut pemimpin negara yang terbaik, Nabilah contoh pemimpin negara yang terbaik. Jika disebut tentera yang baik, panglima perang yang baik, Nabi kita lah segala-galanya. Dalam perkara yang kita buat di dunia ini,
yang paling baik ialah Nabi SAW. Sudah ada contoh. Siapa yang nak berkahwin, Nabi dah jadi contoh. Orang Islam wajib ikut contoh yang ditunjuk oleh Nabi kita SAW. Nak jadi imam di masjid, ikut contoh Nabi SAW. Nak jadi pemimpin, nak jadi pegawai keselamatan, Nabi telah tunjukkan bagaimana Nabi menjaga keselamatan negara Nabi pada ketika itu. Kalau nak jadi doktor, pakar perubatan, lihat bagaimana Nabi SAW menguruskan orang-orang yang sakit di kalangan para sahabat Nabi. Kesungguhan Nabi menyampaikan dakwah bermula daripada Mekah Al-Mukarramah, rumah ke rumah. Nabi pergi kemah ke kemah di musim haji, kempen dari satu kemah ke satu kemah, orang tolak. Sampailah di satu kampung, yang nama kampung tersebut, di kemah itu, di kalangan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar yang datang menunaikan haji, mereka buat perjanjian dengan Nabi yang dipanggil Bai'ah Aqabah. Perjanjian dengan Nabi ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy makin meningkatkan lagi siksaan mereka kepada Nabi SAW. Lagi kuat siksaan yang mereka kenakan kepada Nabi dan para sahabat. Nabi solat, mereka letak tai atas kepala Nabi. Nabi SAW solat, orang-orang kampung ambil tanah selut depan Kaabah, ambil tanah bubuh atas kepala Nabi SAW. Mereka bakar sahabat Nabi. Sayyidina Ammar bin Yasir dibakar, ayah dan ibunya dibunuh. Bagaimana Nabi SAW melihat para sahabat disiksa. Sayyidina Khabbab bin Arat disalai atas api, habis di belakang beliau. Nabi melihat Sayyidina Bilal bin Rabah yang dibaringkan di tengah panas, disiksa kerana beriman kepada Allah. Bukan dia rasuah, bukan dia judi, bukan dia berzina, bukan dia minum arak, bukan minum ketum. Bukan Bilal itu pemimpin yang jahat, tetapi Sayyidina Bilal bin Rabah adalah seorang yang mempertahankan akidahnya, dihukum sedemikian oleh orang-orang kafir pada ketika itu. Ketika Nabi berdakwah di kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi duduk, sedang Nabi dikerumuni oleh orang ramai. Datang satu orang Arab Badui daripada Bani Salim. Dia ni kerja, dia tangkap bewok. Orang Arab panggil dog, bewok padang pasir. Bahasa mudah kita kata bewok, tapi tak sama dengan bewok di tempat kita. Dia kerja, dia tangkap bewok padang pasir, dog. Dia ambil dog, dia buh dalam lengan jubah dia, buh lengan baju dia. Dia nak panggang. Dalam kitab sebut dia nak panggang dog tu. Jalan dia nampak orang duk rumun satu orang manusia, iaitu Nabi SAW. Dia pun tanya, siapa ni? Inilah Muhammad yang dikatakan seorang Nabi. Dia pun belah orang ramai, masuk celah-celah orang ramai ni sampai ke depan. Dia terus katakan Nabi, ya Muhammad, demi Allah wal Uzza. Dia bersumpah dengan dua nama tokong yang besar, dua patung yang besar disembah oleh orang Arab jahiliah pada zaman itu. Demi dua patung yang besar ini, wahai Muhammad, engkaulah orang yang paling aku benci dan aku ingin membunuh kamu, wahai Muhammad. Tapi aku tidak mau membunuh kamu sebelum aku bertanya sesuatu kepada kamu. Aku bimbang kaum aku akan memarahi aku. Aku tidak akan beriman dengan kamu, wahai Muhammad, sehingga biawak yang ada dalam lengan baju aku ini beriman dengan kamu. Dia cabak Nabi. Sayyidina Umar bangun, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh orang yang biadab dengan kamu ini. Tengok sahabat Nabi, orang biadab dengan Nabi, bangun terus. Nabi kata, wahai Umar,
bukankah orang yang sabar itu hampir-hampir diangkat menjadi seorang Nabi? Duduk balik Sayyidina Umar. Tapi dia tak bangkit buat terus Sayyidina Umar ni. Dia tanya Nabi dulu, izinkan aku ya Rasulullah. Bila Nabi kata duduk, dia duduk. Kepatuhan sahabat kepada Nabi sangat tinggi. Adab mereka dengan Nabi sangat tinggi. Dilepaskan biawak padang pasir tadi ni, letak depan Nabi. Nabi panggil dia, wahai Dhab. Biawak ni jawab, labbaika ya Rasulullah, aku taat dan aku junjung perintahmu ya Rasulullah. Tuan-tuan bayang tengok, biawak cakap Arab. Ini mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biawak cakap Arab dengan Nabi. Siapa Tuhan kamu? Nabi tanya biawak, siapa Tuhan kamu? Jawab biawak, Tuhan aku ialah Allah, Tuhan semesta alam, yang ada kemegahan arasnya. Di darat ini ada dunia yang ditakbirnya, lautan itu sebagai jalannya. Syurga dan pahala itu diberikan balasan kepada orang yang taat dan orang yang engkar. Bewok pun tahu bab syurga neraka. Kita boleh relax tak main semayang, tak malu kat bewok ke? Dhab boleh habaq dekat Nabi, Tuhan yang aku sembah, Tuhan aku, kata bewok dekat Nabi, Tuhan aku. Dia jawab soalan Nabi, Tuhan aku ialah Allah yang memiliki arash, yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, Tuhan yang mentadbir lautan, Tuhan yang penuh dengan rahmatnya dan pengampunannya, Tuhan yang menyediakan syurga kepada orang-orang yang baik, menyediakan neraka tempat bagi orang-orang yang jahat. Boleh bayang binatang kenal Allah. Lalu Nabi tanya, siapa aku? Jawab biawak ini, engkau adalah Rasulullah, Nabi yang diutuskan oleh Tuhan sekalian alam dan Nabi yang terakhir. Kalau ada orang Malaysia ini duk mengaku jadi Nabi, baru ni pun viral, ada Nabi Melayu lagi, dia kena malu dekat bewak. Bewak dah habaq dekat Nabi, tak ada dah Nabi akhir zaman. Seorang je Nabi akhir zaman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah habaq, tidak ada Nabi lagi selepas aku. Binatang padang pasir pun kenal dan tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Arab Badawi ini kata, kalau begitu akulah orang yang paling sayang kamu, dan kamu ini aku sayang melebihi daripada jiwa aku, nyawa aku, harta aku. Terus dia masuk Islam. Nabi kata kat dia, tidak ada agama bagi orang yang tidak semayang, dan tidak ada salat bagi orang yang tak baca Quran. Nabi ajak dia surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, baca sekali dapat suku Quran, baca 2 kali dapat 2/3 Quran, baca 3 kali pahala macam khatam Quran. Jawab Arab Badawi ni, kata, ya Rasulullah, baiknya Islam, baiknya Tuhan aku, buat sedikit amalan pahalanya besar. Nabi tanya, hang ada duit kau ni? Aku adalah orang paling miskin dalam kaum aku. Nabi suruh sahabat sedekah, sedekahkan hartanya, harta para sahabat kepada orang yang masuk Islam ni. Ni Tok Imam duk kempen untuk kita sumbang RM30 seorang untuk dapatkan 1.5 juta untuk kuatkan lagi dana dan prasarana masjid kita ni yang belum siap. RM30. Sahabat Nabi menyaut seruan Nabi, infak harta dekat sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Dia punya seronok baru masuk Islam, dapat duit, dia balik. Dalam perjalanan dia bertemu dengan 1000 orang tentera yang kelengkapan mereka lengkap dengan alat-alat peperangan. Dia pun terus pi tanya mereka, hampa nak pi mana? Kami nak pi bunuh Muhammad. Balik lah, jangan bunuh Muhammad. Ni tengok ni, aku telah Islam dengan dia, harta punya banyak Muhammad bagi kat aku. 1000 tentera tadi masuk Islam. Dia cerita dekat 1000 orang tentera, ni bewak aku buat balik ni, dia cakap dengan Nabi tadi. Beriman habis 1000 orang. Susahnya Nabi dan para sahabat untuk menyampaikan dakwah. Kita berada di umat Nabi yang sangat hebat.
Cuma masa terbatas kita dalam pandemik Covid, kita tak boleh panjang dalam khutbah. Kehebatan Nabi ini lebih daripada Nabi lain. Kalau Nabi Adam alaihi salam, Allah suruh malaikat sujud, iblis dan malaikat sujud kepada Adam alaihi salam. Tetapi Nabi kita, Allah sendiri berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Malu kita orang berabuk tak selawat kat Nabi. Allah abang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat macam kita selawat lah, iaitu pergi mengaji kuliah tafsir. Ni khutbah Jumaat, tak ada nak abang semua benda. Pergi mengaji kuliah tafsir bagi faham. Kemuliaan Nabi itu sangat tinggi. Kalau Nabi Sulaiman boleh bercakap dalam bahasa binatang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua binatang bercakap dengan Nabi guna bahasa Arab fasih. Tak ada telo-telo, tak ada. Kijang cakap dengan Nabi. Biawak padang pasir cakap dengan Nabi. Batu memuji Allah. Banyak kalau kisah kita nak kongsikan pengorbanan Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim yang sangat hebat. Terangnya Sayyidina Anas bin Nadhr, bila dapat berita Nabi telah terbunuh dalam perang Uhud, sahabat lain letak pedang. Dia bangun, dia kata, habis tu hampa tak mau perang dah. Kalau Rasulullah syahid dalam medan perang, takkan kita nak duduk saja? Kita nak buat apa? Takkan nak relax lepas Nabi wafat? Bangun! Dia ambil pedang, dia turun dalam medan perang. Dia berjumpa dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, wahai Sa'ad, syurga. Sa'ad, syurga. Aku telah hidu bau wangi syurga di medan Uhud ini. Beliau masuk bertemu dengan musuh-musuh Islam dan beliau gugur syahid. Kata Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Anas bin Nadhr lukanya lebih daripada 70, lembingnya, panahnya, pedangnya habis badan-badan beliau. Sehingga kan jenazah beliau siapa pun tak kenal. Adik perempuan dia mai tengok, ni abang aku. Orang lain tak kenal. Dan kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dekat Nabi, ya Rasulullah, kami tak mampu buat macam mana Sayyidina Anas bin Nadhr buat. Hebat para sahabat Nabi. Jangan kita jadi seperti mana Abdullah bin Ubay yang hidup dengan Nabi, beriman yang hidup dengan Nabi, mengaku beriman dengan Nabi, tetapi beliau kufur kepada Nabi SAW. Perang lepas saja perang Badar, Nabi pergi Mekah tahun pertama dalam bulan Ramadan berlaku. Nabi duduk di Mekah, di Madinah, berlaku perang Badar yang pertama dalam bulan Ramadan. Bulan Syawal lepas perang Badar, orang Banu Qainuqa, Yahudi Banu Qainuqa, mereka bunuh satu orang Islam. Pasal orang Islam ni bunuh orang Yahudi. Sebab apa orang Islam bunuh Yahudi? Wanita Islam itu masuk dalam pasar Banu Qainuqa. Cerita ringkas, mereka selak kain perempuan tu. Mereka nak tarik muka dia, nak tutup muka dia, mereka nak buka, nak tengok muka dia. Wanita Islam jaga auratnya, diselak kainnya. Jadi orang Islam tengok orang perempuan Islam dimalukan oleh orang Yahudi, dia tumbuk, dia bunuh tu kemah tu. Sebab perempuan tu pi kedai mah tu. Buka dalam kitab sirah banyak cerita bab tu. Yahudi rumun bunuh balik orang Islam ni. Pertahan aurat sampai mati. Hari ni pakai mask, aurat tak tutup. Bagus pakai mask ni sebab nak cegah daripada penyakit. Tapi tolong cegah diri kita dan keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah. Kerana ia lagi perit, lagi panas, lagi dahsyat, lagi sakit. Moga kita bebas Covid dan kita bebas api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bin Ubay bin Salul ni dia tak puas hati sebab Nabi kepung Bani Qainuqa. Dia pi dekat Nabi, dia kata apa kat Nabi? Ya Muhammad, lepas kawan-kawan aku ni, kang kena layan mereka elok. Nabi tak peduli dia. 2 kali dia ulang, Nabi tak peduli. Dia bubuh jari dia dalam lubang baju besi Nabi. Dia tarik baju besi Nabi. Nabi kata, hang lepas tangan hang ni. Nabi dah muka merah, muka marah. Sahabat nampak kemarahan di wajah Nabi. Dia kata, aku takkan lepas lagi hang tak bebas Yahudi ni. Mereka adalah saudaraku. Dia orang Islam, mengaku Islam, tapi membela Yahudi. Yahudi itu telah pun cabar Nabi untuk berperang dengan Nabi, cabar Nabi. Akhirnya Banu Qainuqa ini, Nabi kata mereka keluar daripada Madinah dan jangan duduk dan menghampiri kota Madinah lagi. Pakat keluar habis Banu Qainuqa, mereka pergi duduk dekat satu tempat nama Azra'ah dekat Syam. Ini ketegasan Nabi.
Dan di sebalik itu ada ketegasan orang Islam yang mengaku Islam tetapi membela Yahudi sehingga tidak ada adab dengan Nabi kita SAW. Moga Allah melaknat Abdullah bin Ubay yang telah pun munafik kepada Allah dan Nabi SAW, dan Allah pelihara kita daripada mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah. Moga-moga kita mendapat keampunan Allah di dunia dan di akhirat. Sama-samalah kita patuh syariat Allah dan sama-sama kita patuh SOP yang ditetapkan oleh pihak pemerintah kita. Sama-sama kita doakan supaya barisan hadapan kita dapat kekuatan untuk menguruskan wabak yang tular dalam negara kita dan mendapat kerjasama dari semua pihak bagi menghentikan penularan COVID-19 dalam negara kita, insya-Allah. Marilah kita berselawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rashidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا جلالة الملك الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم بما تحبه وترضى. اللهم وفقنا بما تحبه وترضى. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما وبعد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.